Sambung muka surat 14. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Fadil Tuan Imam, sah kepimpinan Tuan Kuasa Masjid, pengurusi dan seluruh Tuan Kuasa, dan juga yang saya muliakan tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini, alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan. Maknanya Allah panjangkan umur kita dan Allah beri kesihatan kepada kita dengan nikmat sehat dan nikmat lapang. Ada waktu untuk kita hadir ke masjid, maka kita bersyukur kepada Allah, karena nikmat syukur ini lebih besar daripada nikmat sabar. Biasanya orang yang sabar ini dia dekat dengan Allah, tapi orang bersyukur ini, andai kata dia Allah beri nikmat, kesenangan, kemewahan, kelapangan, tapi dia dekat dengan Allah, maka dia lebih tinggi kedudukannya. Maka sebab itu, apa juga yang kita hadapi, sama ada waktu kita senang ataupun waktu kita susah, maka kita sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, kerana kita tahu bahawa Allah itu maha kaya, maha mengetahui akan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebab itu tuan-tuan, kita sanggup bermujahadah, bermukabadah, maknanya berpenat lelah untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita yang sebentar ini. Karena waktu kita hidup hanya sebentar saja, dan kehidupan kita yang kekal abadi ialah di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita teruskan dengan satu bab. Ya. Muka surat 7. Oh ya. Muka surat 7. Ketahuilah olehmu bahawa ditasawurkan berhimpun pada amal yang oleh beberapa niat yang banyak, dan ada baginya yang beramal bagi tiap-tiap niat itu pahala. Innama a'malu binniyat.
setiap amalan itu bermula dengan niat. Jika kita niat untuk buat kebaikan, walaupun tak beramal, tapi niat, maka kita dapat pahala. Dan niat datang masjid, tiba-tiba ada halangan, maka kita tak sampai ke masjid sebagaimana kita niatkan. Niat itu sudah dapat pahala. Dan tiap-tiap niat itu pahala yang sempurna. Misalnya daripada taat bahawa niat ia dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, niat nak baca Quran, bermunajat akan Allah Ta'ala. Dengan dia baca Quran, dia niat untuk bermunajat kepada Allah. Maka bahawasanya yang membaca ia munajat akannya Tuhannya dengan niat mengeluarkan ilmunya ataupun ilmu daripadanya, maka bahawasanya ilmu dan niat ia akan manfaat baginya. Yang menuntut dengan dan yang mendengar, maka kiaskan olehmu kepada lain daripada demikian itu, kepada segala niat yang soleh, yang elok. Dan niat, tuan-tuan, niat itu bukan satu benda yang kita beramal, tetapi kita dalam hati. Maka itu hati ini merupakan tempat kita menentukan sama ada kita dapat pahala ataupun tidak. Baik itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa huwal qalb. Ketahuilah pada jasad manusia ini ada seketul daging. Sudah baik, tuan-tuan, baiklah amalannya. Sudah jahat, maka jahatlah. Baik itu orang yang suka buat persepsi, itu hati dia dah mula ada, kita kata, virus, penyakit. Sebab dia sentiasa buat andaian, sentiasa su'zan, dia tidak ada husnuzan, dia bersangka buruk kepada seorang. Maka hindarkan pada sifat-sifat yang berpunca dari penyakit-penyakit hati. Lepas itu penyakit hati ini kena diubat segera, kalau tidak dia akan merebak. Maka sebab itu kita niat, kita baca Quran, kalau untuk bermegah-megah, maka kita tak dapat pahala. Untuk riak, kita dapat dosa. Tapi kalau kita baca Quran untuk munajat, untuk kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengubati penyakit. Sebab bila kita banyak baca Quran, maka segala penyakit-penyakit akan dapat disembuhkan, apun dihilangkan daripada hati kita yang kita membaca Al-Quran. Sebab Quran ini penawar, dan Quran ini penyejuk hati, dan Quran ini penenang hati. Itu para sahabat Nabi SAW bila mendengar sahaja di kalangan mereka membaca Al-Quran, gemetar, hati mereka bergetar. Kita dengar orang baca Quran, tak ada apa, tak ada rasa langsung, mana hati itu dia ada penyakit. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut mereka yang beriman kepada Allah itu, disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman dia, makin kuat. Kita tak jemu nak baca Quran daripada zaman kita kecil sampailah sekarang. Maknanya hati kita insya-Allah. Tapi bila kita banyak meninggalkan Al-Quran, maka hati kita dipenuhi dengan berbagai penyakit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Disebut sini daripada segala niat yang soleh, yang elok, dan misalnya pada pekerjaan yang mubah. Mubah ni benda yang harus, bahawa niat engkau dengan makan dan maknanya menunjukkan perintah Tuhan engkau pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tengok ayat ni, tuan-tuan. Bila orang beriman itu, pertama dia makan. Makanan dia kena jaga. Apa dia makanan? Thayyibati, makanan yang baik-baik. Dia sebut makanan baik itu, walaupun makanan itu halal, tapi memberi kesan yang tidak baik, maka tinggalkan. Kita tak suka Coca-Cola lah, Pepsi Cola lah, apa nama benda yang bergas tu.
Kita tahu kita makan tu dia ada kesan pada tubuh kita, penyakit. Dulu saya pergi Mekah, saya tak ingat dah tahun berapa lama dah tuan-tuan. Masa tu umur 30-an, muda lagi tuan-tuan. Ada seorang jemaah haji daripada Kedah. Dia ni tiap-tiap hari duduk bantai Coca-Cola ya. Sana Coca-Cola banyak tuan-tuan. Jadi dia kata tak elok makan Coca-Cola ni sebab dia ada gas dia tu, penyakit kencing manis dan macam kuat, kadar gula dia kuat. Dia tak peduli. Tapi orang panggil dia Haji Coca-Cola sebab tiap-tiap hari nak cerita meninggal lah tuan-tuan. Ini bukan soal kita takut mati dah, tapi soalnya ialah adakah cukup amalan kita. Kita mati dalam keadaan amalan kita sedikit. Kita minta pada Allah supaya kita sihat. Sebab itu subuh tadi kita doa, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau beri sihat. Allahumma afini. Allah lepas tu kita doa kunut ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Wa afini, ya Allah engkau beri sihat. Bagaimana orang yang telah engkau beri kesihatan? Bila kita sakit baru kita tahu nikmat sihat. Kalau kita sihat tak pernah sakit, hak tu yang kadang-kadang kita tak faham betapa besarnya nikmat sihat. Kita tak jaga sihat kita, maka kita diajar berdoa minta wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Antara dua sujud tu, duduk antara dua sujud kita doa lagi. Berilah kecukupan, wajburni warfa'ni, angkatlah darjatku, warzuqni, bagi rezeki kepada aku, warfa'ni, warzuq wahdini, berilah hidayah, wa'afini, bagi sihat. Jadi makan benda yang baik, tinggalkan benda haram. Benda haram memang kena tinggalkan. Jangan kita benda yang syubhat, yang kita ragu-ragu. Hai mereka yang beriman, makan pada yang elok, barang yang memberi rezeki kami akan kamu, dan engkau niat dengannya dengan berkuat atas taat akan Allah Ta'ala. Benda mubah tapi jadi pahala. Andai kata kita berniat, ya Allah aku makan ni agar aku diberikan kekuatan untuk aku beribadah kepada engkau ya Allah. Ini niat yang kita tanamkan dalam hati. Kita makan bukan untuk kenapa, bukan niat nafsu, tapi kita niat untuk kekuatan kita. Kalau tak makan kita lemah. Datang masjid pun tak larat tuan-tuan. Tapi dengan kita makan vitamin lah, apa benda yang boleh memberi kekuatan. Tambah kita di peringkat usia dah 50-an, nak masuk 60-an. Kena banyak makan makanan yang ada zat, ada vitamin, kalsium, macam lagi zat tulang dan sebagainya, zat besi, supaya kita kuat untuk datang ke masjid. Itulah pahala bila kita berniat sedemikian. Dan engkau niatkan dengan dia dengan berkuat atas taat akan Allah Ta'ala. Dan engkau niat akan dia dengan mesebabkan mengeluarkan syukur daripada engkau bagi Tuhan engkau. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Qulu min rizqin rabbikum washkurulah." Makanlah olehmu daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah olehmu baginya. Maka kiaskan olehmu atas dua misal ini akan barang yang lain daripada keduanya, daripada segala taat dan yang mubah, dan yang menuntut banyak olehmu daripada niat yang baik sekuasa kamu. Kemudian bahawasanya niat itu diitlak akan dia dan dikehendakkan dengan dia dengan salah satu daripada dua makna. Yang pertamanya bahawasanya niat itu ibadat daripada gharad engkau yang menanggung akan dikau atas azam beramal. Maknanya kita tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk kita beramal supaya kita dapat melakukan suatu amal dengan baik, dengan sempurna. Jadi tuan-tuan, dan adalah niat dengan ini iktibar pada ghalibnya lebih baik daripada amal jika ia yang baik, dan lebih jahat daripadanya jika ada ia yang jahat. Itu sebaik-baiknya kita niat dulu benda yang baik-baik. Ya Allah, aku makan ni bukan kerana untuk nafsu, tapi untuk kita melakukan ibadat dengan lebih sempurna. Itu
kita letakkan dia punya tujuan. Apa juga makanan yang kita makan. Itu sabda Nabi SAW, niatul mu'min khairun min amalihi. Bermula niat orang yang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada beramal. Dengan dia niat, itu lebih baik. Amal tanpa niat yang baik, maka sia-sia. Terbeliak mata tuan-tuan. Jadi bentangkan suratan amal. Dulu aku beramal, pergi masjid, tiap waktu ada kat masjid, aku berzikir banyak, bersedekah lagi. Mana dia pahala yang aku dapat? Rupanya niat dia tak betul. Sikit-sikit masuk dalam Facebook, sikit-sikit masuk dalam WhatsApp. Semalam saya dah bagi sumbangan RM50. Alhamdulillah. Baik. Tapi apa tujuan dia? Dia nak orang puji. Jadi bila banyak orang follow lah, dia ni orang yang dermawan, orang yang dia dapat kita kata simbol tangan. Jadilah ni. Dia pun rasa, aku ni banyak orang suka sebab aku dermawan. Dia cerita habis. Amalan-amalan dia yang dia buat, mayang malam lah apa semua, benda tu tak perlu. Kecuali dengan anak-anak kita nak cerita tu untuk motivasi. Lalu kita cerita ni, Abah bangkit malam ni, Abah semayang tahajud, doa minta kamu semua jadi anak yang soleh, minta pada Allah supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Abah semayang malam, dalam sujud Abah doa minta pada Allah agar kita bukan setakat di dunia hidup bersama-sama. Kita nak supaya kita hidup dalam syurga bersama-sama. Cerita dekat anak-anak kita buat amalan malam supaya anak semangat. Abah dengan mak bangkit malam, mayang tahajud. Jadi anak-anak pun dia semula semangat nak buat benda baik. Jadi benda tu boleh, tak salah kita nak cerita suatu kebaikan, tapi mesti ada sebab musabab. Tapi saja kita cerita nak dapat pujian, itu yang kita terbeliak mata. Ya Allah, mana pahala aku ya Allah? Rupanya kosong. Kamu melakukan amal bukan kerana Allah, tapi kerana populariti, kerana kamu nak cari pengaruh, kamu nak kepada pujian, maka tidak ada pahala untuk kamu. Dan pada ketika itu baru kita menyesal. Alangkah ruginya kita. Kita beribadat, kita beramal ketika kita hidup, tapi sia-sia, tak ada apa. Sedangkan kita niat, ya Allah, aku mari pada rumah, datang ke masjid ni, setiap langkah kita tu dah dapat pahala. Sebab itu kalau kita nak letak makam syukur dengan sabar, syukur tu lagi tinggi. Kata, sabar ustaz, itu lagi tinggi. Betul, tapi dari segi kedudukan dia, syukur tu lagi tinggi. Sebab syukur tu dia mehnah dia, ujian dia lebih besar. Sabar ujian dia besar, tapi tak sama dengan syukur. Sebab itu mereka yang memeluk Islam, yang menerima Islam di zaman permulaan, terdiri daripada kalangan mustad'afin, golongan miskin, golongan fakir, fuqara. Orang kaya-kaya belum lagi. Mereka masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sebab tu orang miskin dia tak panjang angan-angan, dia tak fikir banyak. Maka terus memeluk Islam. Bilal bin Rabah, banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dalam keadaan mereka ini susah, miskin. Kemudian mereka diuji, mereka makin kuat. Bila bin Rabah diletakkan batu atas dadanya, hanya beberapa hari dia masuk Islam, tapi dia tidak meninggalkan, tidak berpaling, tetap pendirian dia. Disebut Ahad, walaupun dijemur di tengah panas matahari. Khabab bin Ararat disalai di atas bara api, sehingga setiap tubuh badannya penuh dengan parut-parut, disebabkan kerana darah dia menitis ketika disalai di atas bara api, yang disebut dalam kisah sahabat, kisah-kisah sahabat, sehingga darah dia memadamkan bara api. Dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan kepada kita, bahawa setiap nabi dan rasul bila mereka berdoa tak ada hijab. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi kata, ujian kita ni kecil sangat berbanding dengan mereka yang terdahulu. Nabi tak doa pun. Maknanya mereka kuat. Sahabat kita seminggu, 2 minggu tak datang masjid. Kita tanya, masing-masing bakal tak tahu. Tanya Pak Imam pun tak tahu. Tanya Bilal, Bilal kata,
Tak tahu. Kita kena kontak anak dia. Telefon. Abah nak apa? Abah masuk hospital. Oh, masuk hospital. Patut 2 minggu tak nampak kat masjid. Kita pun ziarah. Apa yang keluar pada mulut dia? Dia zikir. Allah, Ustaz. Badan tak larat dah, Ustaz. Oi. Ni perut ni kena tebuk lah ni. Kena tebuk perut. Ni prostat bengkak. Nak kencing tak apa nak boleh. Allahu Akbar. Tepi tu ada Quran, ada surah Yasin. Lidah dia sebut Allah, Allah tak berhenti. Cuba Allah uji dengan senang. Tak sakit. Hidup dia senang. Perniagaan dia berkembang. Makin jauh, makin jauh. Kenapa tak masjid? Busy. Oh, saya dah buka satu lagi cawangan. Perniagaan saya. Dulu jual dekat tepi jalan. Jual tepi jalan. Jual burger ya. Tapi lepas tu berkembang. Dia boleh buka satu restoran. Dulu rajin datang ke masjid. Tiap-tiap waktu ada. Dah mula. Hanya waktu-waktu yang tertentu sahaja. Lepas tu tak datang dah. Tu. Lepas tu kalau kita cerita kisah mereka yang susah ni. Mereka sanggup datang jumpa Rasulullah. Duduk dekat majlis Rasulullah. Lepas duduk saja mereka bangkit. Setelah mereka mendapat satu ilmu. Yang ketika itu Nabi SAW bertanya. Kenapa? Cepat sangat nak balik. Ya Rasulullah, kami datang 7 hari perjalanan kami. Dan kami nak balik semula nanti ni. Kami nak balik 7 hari lagi nak sampai. Betapa cekalnya mereka sanggup jalan kaki di padang pasir yang panas terik, malam sejuk, 7 hari perjalanan. Kita Allah beri kemewahan, hidup di zaman teknologi, semua ada kenderaan, motosikal. Kita nak datang masjid, tak sampai berapa minit tuan-tuan. Beribu orang yang duduk satu tempat yang datang ke masjid, hanya berapa saf tuan-tuan. Itu saya kata syukur tu lagi tinggi. Kita tak bersangka buruk dengan orang tak datang tu, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu, wallahu alam. Tapi kita nampak di mana-mana masjid penduduknya beribu, yang ruang jemaah solat hanya 2 saf. Mana pergi lagi? Sebab syukur. Kita bersyukur kerana Allah beri kita sihat, Allah beri kita nikmat, Allah beri kita rezeki. Tanda syukur kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah. Selama-lamanya kita sebagai hamba Allah. Kita tak sombong dengan Allah. Kita tak rasa diri kita hebat kerana Allah beri rezeki. Semakin kita rasa tawaduk. Kita, ya Allah, aku syukur hari ni aku dapat makan, sedangkan ada orang lain tak makan. Hari ni aku sihat, ada orang lain terlantar dekat wad hospital. Tak boleh nak makan, tak boleh nak apa. Pergi ziarah tengok tu dia buka, dia kata, Ustaz tengok badan saya Ustaz, tinggal tulang dengan daging dia. Ni tulang rusuk boleh buat gitar. Timbul habis. Kita pun rasa, ya Allah, Engkau beri aku sihat. Walaupun kita sihat, bukan macam dulu. Banyak orang jumpa, dia kata, Ustaz, kurus nampak Ustaz. Sihat kau Ustaz? Dia kata, sihat orang tua. Saya tak kata saya sihat betul. Tapi kita sedap kita tua. Sihat orang tua kan. Memfahamlah kan. Kita nak cerita apa penyakit kita. Tapi kita syukur. Kerana Allah masih boleh bawa kita bergerak. Begitu Abdullah bin Muhammad, seorang tabi'in. Ketika musafir sampai ke Mesir, dia melihat satu kemah. Tuan-tuan. Dan dekat dengan khemah itu, dia melihat seorang tua yang sedang terbaring lesu. Yang sangat uzur. Badan kurus kering. Telinga tak apa nak dengar. Mata dikabur. Ketika dia menghampiri orang tua yang duduk terpencil dalam khemah saja. Tapi dia rasa pelik. Kerana daripada luar lagi dia dengar dah. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur nikmat yang telah Engkau kurniakan. Dia syukur. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Dia kata, wahai orang tua, dalam keadaan yang macam ni, dalam keadaan susah macam ni, kamu sebut syukur-syukur. Apa yang kamu syukur? Abdullah bin Muhammad ditanya, apa yang kamu syukur? Dia pun jawab, aku syukur kerana Allah masih beri kekuatan ingatan kepada aku.
Walaupun badanku lemah, walaupun aku dah tak bermaya, aku tak boleh bangkit, 3 hari aku tak makan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada aku ni. Ingatan aku masih kuat, aku boleh berzikir kepada Allah. Ada orang hilang ingatan. Walaupun badan dia kuat, makan okey, tapi ingatan dia tak kuat. Arwah Tok Su saya duduk kat Sungai Ayak, kat Kuala Kurau. Saya ziarah dengan bapak saya, masa bapak saya hidup lagi. Dia kira nak semayang ni. Ni nak semayang ni, semayang apa Tok Su? Semayang Zuhur, pukul 11 pagi. Semayang. Dia tak masuk lagi. Sudah, dia tak. Mana dia dah tak ingat dah. Bangkit semayang. Allah. Tengok dia semayang. 6 rakaat dia balas. Habis tu pula duduk sekejap, masing-masing bang. Nak kena semayang pula ni. Semayang asap pula. Semayang asap buka apa? Pukul 1 sudah. Hak ni dah tak wajib dah tuan-tuan. Sebab ingatan dia tak kuat. Dan aku bersyukur kerana aku ada anak yang sentiasa menuntun aku untuk pergi ke masjid. Walaupun keadaan aku lemah dan tidak bermaya, tetapi anak aku sanggup tuntun aku bawa ke masjid untuk solat berjamaah, kerana aku yakin bahawa ganjaran Allah sangat besar. Ni orang yang iman tujar, iman orang menega ni, dia nak keuntung lebih tuan-tuan. Kalau orang tak ada iman tujar ni, iman menega ni, kita bernega dengan Allah, dia baik kita main kat rumah dapat 1. Tapi bila kita keluar saja, sembahyang tu dah tentu dah 27. Ada kata 29 pahala. Tu dah nampak dah. Belum lagi dia berjalan, belum lagi dia iktikaf dalam masjid, baca iktikaf, sunat tahiyatul masjid, kemudian bersilaturahim. Dia kata dia syukur. Tanya mana anak? Itulah anak saya tak balik, dah 3 hari keluar cari makanan. Aku tak makan melainkan hanya air sahaja. Pada lemah, anak tak balik. Boleh tak tolong cari anak aku? Di mana dia berada? Abdullah bin Muhammad ni tabi'in. Dia kata tak apa, dia cari. Jadi diberi gambaran begini-begini, pakaian yang begini-begini, pakaian dia, aku dia pergi. Pergi tuan-tuan, dengan takdir Allah bertemulah. Dikerumuni oleh sekumpulan singa, dan singa itu sedang membaham akan mayat anak dia. Mana anak dia dah mati. Dan anak dia dibaham oleh singa, dia tak tahu macam mana nak cerita kepada orang tua tadi. Dia balik semula ke kemah, maka dia tanya, tuan tahu tak cerita Nabi Ayub? Dia kata tahu. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayub menderita sakit 8 tahun, tak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian anak dia mati seorang. Sabarnya Nabi Ayub betul. Apa berlaku lagi? Isteri dia meninggalkan dia, Siti Rahmah, tak sanggup nak jaga. Ni duk cerita pasal Ayub ni siapa? Apa kena mengena pula dengan kehidupan dia ni? Dia kata beginilah nak cerita. Sabarnya Nabi Ayub, diharap Tuan juga sabar. Bahawa anak Tuan yang dicintai, yang Tuan kasih tu, yang keluar 3 hari tak balik tu, sebenarnya telah mati. Dia mati dibaham oleh singa kat padang pasir. Dia kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur lagi. Anak mati pun syukur. Alhamdulillah. Dia ahli syurga. Aku dapat melahirkan zuriat, anak yang soleh, yang sudah barang pasti Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di syurga. Sampai macam tu sekali. Tahap syukur dia tuan-tuan. Kita kata anak matilah ni. Anak Pak Man meninggal, accident. Kita dah nangis sakana, isteri kita. Itulah kalaulah tak keluar tu dia mula guna perkataan kalau. Sedangkan perkataan ini tak elok digunakan sebab takdir Allah. Dia mula ni. Dia kata alhamdulillah. Kemudian dia menarik nafas yang panjang. Kemudian laki-laki itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia meninggal. Bila meninggal, Muhammad bin Abdullah ni kata, macam mana nak buat ni? Disorang saja. Berhadapan dengan mayat jenazah. Sudah pasti dia nak bantuan. Dia keluar pada khemah. Doa mudah-mudahan ada jumpa. Khemah jauh terpencil. Mudah-mudahan ada orang bantu, orang datang. Tiba dia melihat ada 4 ekor kuda yang ditunggang oleh 4 orang laki-laki. Dia kata ada ni. Alhamdulillah ada orang. Dia pun angkat tangan, panggil. Datanglah 4 orang tadi. Dia kata,
Apa masalah? Dia kata ada orang meninggal. Ni, penghuni khaimah ni mati. Baru saja mati. Boleh tak tolong kita sama-sama bantu uruskan mayat dia? Uruskan jenazah dia. Kita boleh. Tak ada masalah, boleh. 4 orang lelaki itu turun. Masuk dalam khaimah, mayat ditutup. Masuk saja dalam khaimah, tuan-tuan. Kemudian dibuka penutup. Wajah laki-laki tua kan. Bila buka sahaja, menangis keempat-empat tadi. Mereka peluk dan cium wajah lelaki yang telah mati. Menjawabkan Abdullah bin Muhammad ni, dia rasa pelik. Dia kata, seolah macam kenal sangat. Maka dia kata, kenapa kamu peluk dia? Kenapa kamu cium akan mayat ini, jenazah ini? Dia kata, tuan tak tahukah? Dia kata, siapa laki-laki ini? Tak tahu. Dia adalah sahabat yang terakhir yang masih hidup di kalangan sahabat Rasulullah. Nama dia Abu Qilabah. Pernah ditawarkan jawatan tertinggi hakim ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Dia menolak tawaran tersebut. Maka dia bermusafir sampailah ke Mesir. Rupanya di sini tempat tinggal dia. Kami cari dah lama dah kami cari. Rupanya dapat jumpa juga. Hanya tinggal jenazah sahaja. Dia telah meninggal. Inilah sahabat Nabi yang terakhir yang masih hidup. Lepas ni tak ada sahabat dah. Tabi'in. Sahabat ni adalah mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah. Melihat wajah Nabi walaupun 1 minit, 1 saat, maka dianggap sahabat. Abu Qilabah. Dia menulis daripada hadis ataupun dia hadis daripada Abu Qilabah ini sebanyak 324 hadis. Ada kata 23 hadis. Hadis daripada Abu Qilabah. Bagaimana dia seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah beri keadaan yang dhaif sampai dia mati pun, bayangkan dalam khemah yang jauh terpencil. Itu kita ingat dia, kita insya-Allah tuan-tuan, supaya kita ini tak ke mana pun. Akhirnya kita juga akan bertemu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu niat itu lebih baik daripada amalan. Yang kedua, bahawa niat itu ibadah daripada qasad engkau akan perbuatan suatu dan azam engkau atasnya. Dan ini niat tidak ada ia melainkan lebih baik daripada amal. Dan tetapi tidak sunyi manusia itu pada ketika azamnya atas perbuatan akan suatu daripada salah suatu 3 kelakuan. Pertama, berazam ia dengan beramal. Dan kedua, berazam ia dengan tidak beramal. Dan yang ketiga, ia beramal, ia terkuasa atas beramal. Dia niat, tapi dia memang azam untuk beramal. Dia niat, tapi dia tak berazam untuk beramal. Ni saya nak jemput tuan ni, nak main kenduri ni, kenduri. Maka kita memanglah wajib kan memenuhi undangan. Tapi kita kata insya-Allah. Tapi dalam hati kita, aku tak pergi kot. Dia niat tapi berazam untuk tidak pergi. Itu yang kedua, niat yang kedua. Sekarang ni kita berazam, tapi bila ada halangan kita serah pada Allah. Sebab kadang-kadang kita dapat jemputan banyak tuan-tuan. Macam hari ni, lepas ni saya nak kena bekerja pergi ke Seri Iskandar pula. Ada satu jemputan lagi tu dekat dengan Tasik Gelugok. Jadi kita nak sebut tak boleh pergi kot. Rasa kecil hati. Kalau orang yang jemput tu tiba kata tak boleh pergi kot. Tentu dia kata, ustaz ni mahal, jual mahal ni ustaz ni, demand ni ustaz ni. Kita jemput pun terus cakap tak boleh main. Jadi kita guna perkataan yang agak lembut. Kita kata insya-Allah kalau ada rezeki sampai. Kan lembut. Ada 3-4 jemput lagi. Ni dekat-dekat sini jemput kenduri apa semua. Dia kata insya-Allah kalau ada rezeki sampai. Kalau tak sampai kita minta maaf. Ni lepas daripada puasa deret. Jamuan raya sana, jamuan raya sini, sampai kita puasa 6 pun orang lain dah habis, kita tak habis lagi. Sebab apa? Kita kena ra'i ni. Ra'i. Jadi orang lain dah semua habis dah. Saya last sekali alhamdulillah sempat juga selesaikan. Sebab sebab kadang-kadang kita terpaksa jaga hati. Kita sebut insya-Allah. Ada niat kita akan pergi. Ada niat sebab kita letakkan
aulawiyat. Contoh kalau dapat jemputan, kena letak aulawiyat. Yang pertama ahli keluarga dulu. Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Su, adik kita, abang kita nak buat kenduri. Maknanya mereka ni kita utamakan. Yang kedua ialah orang yang dekat dengan rumah kita, jiran, kita utamakan. Kemudian baru dia jauh. Macam tu dia punya susunan. Ini dah sini tengok, oh dia ni kalau buat kenduri, kambing golek tak tinggal. Ini buat kenduri, takat ikan masin, masak lemak. Aku pergi sana lah. Sebab sana kambing golek. Tu tak betul. Kita niat, oh ini masak sedap, ini masak kampung. Orang kampung ni buat kecil-kecil lah. Yang ini makan pun Allahu Akbar, mewah tuan-tuan. Kita kan banyak kawan dengan orang pangkat-pangkat, orang besar-besar ni. Jadi kita utamakan orang yang ada pangkat besar ni, kita utamakan sebab penyediaan makanan dia memang kelas punya. Kita nak fikir macam tu. Lepas tu kita kena fikir mana yang lebih dekat dengan kita. Kalau dia ada kaitan keluarga dengan kita, itu lebih dulu. Aqrabin, orang yang dekat. Inna Allah katabal hasanati wasayyiati. Bahwasanya Allah Ta'ala menulis ia akan kebajikan dan juga kejahatan. Setiap di mana sahaja kita berada, maknanya ada malaikat duk jaga kita tuan-tuan. Kiri dan kanan ada malaikat, tugas dia untuk mencatat apa dia yang kita buat. Sebab itu Allah sebut. Nabi sebut dalam hadis, Innallah, sungguhnya Allah itu katabal hasanah, ada yang menulis kebaikan, wasayyiat, dan menulis akan kejahatan. Demikian lagi sabda Nabi SAW, faman hamma bihasanatin falam yaslaha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan fa in humma biha fa amilaha katabaha Allahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasiratin wa in lam humma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan fa innahum biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang bercita dengan kebajikan, maka tidak beramal ia akan dia, nescaya menulis akan dia oleh Allah Ta'ala pada sisinya satu kebajikan. Siapa yang buat, dia tak buat, tapi dia niat untuk buat baik, satu kebajikan. Dah tulis siap dah. Pagi ni ingat nak main masjid ni. Masjid pagi ada kuliah subuh. Tiba dia dah bangkit siap-siap. Isteri dia kata, pagi ni tak nak masak lah, tak lapar. Pergi beli roti canai pasal borong tu buka awal sikit. Lambat habis tu. Jangan lambat-lambat, pergi sekarang. Isteri duk suruh kita pergi beli roti canai dekat pasar borong. Sebab dia awal kan. Kita dah tak bagi masjid. Niat kita nak pergi masjid, tapi kerana isteri. Bukan takut isteri, tapi isteri menakutkan. Tadi pasal ikut. Dapat pahala tak? Dapat. Satu. Dapat satu tuan-tuan. Okeylah kan. Sebab itu ni. Nabi sebut dalam hadis. Maka ditulis baginya satu kebajikan. Apatah lagi kalau kata dia bagi tahu aku nak pergi masjid, nanti lepas masjid takkan habis kot, ada lagi tu insya-Allah. Lalu dia kata pergi masjid, setiap perjalanan dia tulis. Masuk masjid dapat pahala, langkah kanan dia masuk, tulis. Ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun terus bangkit. Pasal apa? Dia nak pergi beli roti canai. Kuliah pun tak dengar. Dapat pahala tak? Dapat pahala selama mana dia duduk dalam masjid. Walaupun dia tak duduk dengar kuliah, tak apa, baliklah, tak ada masalah. Kerana ada urusan lain. Pergi. Pandai-pandailah macam mana kita nak cari pahala yang lebih.
Tapi kalau kita masih lagi boleh bertahan, makna kita balik ke rumah kita dengan pahala yang banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala yang kita tak nampak. Yakin tak? Yakinlah ustaz. Tapi kenapa tak sungguh-sungguh? Sebab yakin itu di mulut. Yakin tak ada oksigen? Yakin ustaz. Kalau tak ada oksigen mati, tahu pun. Cuba selam dalam air. Boleh tahan tak setengah jam? Tak tahan. Pasal apa? Oksigen tak ada. Orang yang kena COVID tahap 5, tahap 4, dia kena bantu dengan oksigen. Kalau tidak, habis. Dia punya tu dah turun kadar oksigen dalam badan. Tak apalah kita kata oksigen tak nampak. Aliran elektrik nampak tak kata? Aliran elektrik tak nampak kan? Kita putuskan wayar, kita on. Setiap orang jemaah masjid pergi pegang. Nak mampu ustaz, ada ke pegang short? Oh, tahu pun short kan? Kena current. Tapi dalam bab pahala tak yakin pula dah. Tak bersungguh-sungguh kita. Sedangkan itu dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka insya-Allah Allah beri ganjaran pahala. Dan Allah beri syurga yang mengalir sungai-sungai. Cerita tentang nikmat orang yang beriman beramal soleh diberikan ganjaran pahala. Kita tak yakin dengan hati. Yakin dengan lidah kita, tapi hati kita tak sepenuhnya yakin. Maka kita tak bersungguh-sungguh. Sebab itu semangat kita nak beramal ni, kita kena yakin betul-betul pahala. Saya kalau tak kena pahala ni tuan-tuan, baik saya berehat je lah, pencin lah kan, berehat, duduk rumah je, bawa anak isteri berjalan, melancung merata tempat, duit ada, tak ada masalah. Rumah pun dia marah juga, dia kata, carilah waktu free seminggu ke, kita round satu Malaysia. Round satu Malaysia tuan-tuan. Kita naik berdua sudah, tak usah bawa anak-anak, berdua je. Saya kata ini bagus juga idea ni kan. Tapi duk fikir balik, nantilah ada masa nanti saya akan bagi tahu dekat masjid, kuliah cuti seminggu tak ada. Tu makna saya berjalan lah tu. Sebab kadang-kadang hak ahli keluarga kita, anak isteri, perlu juga kita tunaikan. Bukan hak masyarakat saja, hak kita ada keluarga kita sendiri. Kita jangan marah kalau Pak Imam tak ada. Haji Zaini ni lama tak nampak. Memang dia ada anak dia ramai. Saat dia pergi sana, saat pergi Terengganu, saat pergi apa, kenapa hak ahli dia, ahli keluarga kan. Tapi maklumkanlah, ni saya tak ada seminggu jadi imam ni, kalau boleh gantilah ni, saya balik, saya ganti balik lah tugas kan. Sebab itu orang duk puduk saya, so jadi imam masjid. Puduk saya, mari rumah, satu rombongan datang kuasa mari. Saya kata tak boleh, tak apa ustaz, maghrib isyak ustaz tak ada pun tak apa, janji ustaz antara imam. Zuhur ke waktu asar. Saya kata yang penting tu, 3 tu saya kata yang penting, maghrib, isyak, subuh. Itu penting. Sebab tu kita baca dengan jahri, kita baca dengan kuat. Dan ada orang kalau cakap zuhur asar tu, siapa boleh jadi imam, tak dengar. Dia baca pelan kan. Kemudian saya kata, bukan ni jawatan kuasa faham, ni orang bawah ni. Masalah dia sekarang, setiap imam dibayar allowance. Itu jadi masalah pada saya lah, orang lain tak. Kalau tak ada allowance tak apa, saya kata. Saya pergi-pergi tengok, saya tak ada siapa, saya naik dia imam bila saya free. Tapi sekarang ni masalah dia, bila orang tak nampak, kita ustaz ni duit ambil, dia jadi fitnah dah. Tapi tak nak nampak pun, dia tahu kita mengajak dia tak malam. Saya kata tiap malam saya tak ada, saya akan keluar pergi merata tempat. Ni pun orang duk sekolah kansa ipuh minta, saya kata saya tak pergi dah, tak, minta maaf kan. Kita bawa kereta pun kadang-kadang sampai masa tengok jalan cabang 2, kita faham lah kan, bila cabang 2 tu mata kita terlampau letih sangat lah. Berhentilah, berhenti, bukan tidur pun tuan, bagi pejam mata rehat sekejap. Nak pakai driver tak mampu. Orang lain hak jauh tu pakai driver, okey lah tuan-tuan, lepas mai daripada KL lah apa semua, mereka ada driver dia. Kita ni nak bawa sendiri tuan-tuan. Kadang-kadang hak untuk diri kita pun kita kena jaga kan, takat mana yang kita mampu. Itu dia kan.
dan 10 kebajikan. Dia kata apa sini? Maka beramal ia akan dia. Nescaya menulis Allah Ta'ala pada sisinya 10 kebajikan hingga kepada 700. Hak ni yang kadang-kadang kita cakap saja. Kadang-kadang kita tak yakin. Kita tak semangat nak datang masjid. Sebab kita tak yakin pun. Kita tak, jadi aku semayang cukup lah. Di mana pun aku semayang. Kat rumah pun aku semayang. Nak main masjid buat apa? Masjid dah ada jemaah dah. Dah fardu kifayah. Selesai. Orang buat aku tak payah. Oi. Bukan soal orang buat aku tak payah. Soal pahala. Kadang kita mula kita nak komen macam masjid tu asyik-asyik nak minta derma, nak kutip duit. Kita dah bagi duit untuk kapet nak buat lagi. Dia ungkit. Habis. Memanglah. Di situlah sumber kita nak bersedekah. Sumber peluang kita dapat pahala yang 700 kali ganda. Kita tak nampak benda ni. 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atan habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu benih yang ditanam keluar 7 tangkai ada 100 biji, campur semua 700 kali ganda pahala yang Allah beri. Berlumba-lumba para sahabat. Sehingga Nabi kata, andai kata umatku mengetahui tentang kelebihan mereka yang duduk dalam pengajian-pengajian ilmu, nescaya mereka sanggup datang dalam keadaan merangkak. Andai kata Allah perlihatkan ganjaran yang Allah janjikan, nescaya tu daripada merata tempat datang walaupun dalam keadaan merangkak, mengesot. Kerana apa? Kerana melihat ganjaran-ganjaran yang diperlihatkan secara zahir, tapi Allah tak tunjuk. Dan jika cita-cita ia dengan kejahatan, maka tidak beramal ia akan dia. Nescaya menulis Allah Ta'ala akan dia pada sisinya satu kebajikan. Itu pun dapat pahala juga. Ish, aku rasa nak ambil nombor ekor. Malam mimpi cantik dah. 7413. Oh, mimpi cantik dah. Nak pi ke tak pi? Nak pi ke tak pi? Kena nombor 1, 20,000. Oh, 20,000. Rasa nak ambil kot. Aku ni duk mengaji ni. Kalau ambil nanti haram, dosa. Kan? Loteri kebajikan masyarakat. Kalau ada perkataan kebajikan dekat ujung, tu dia rasa boleh. Nama loteri saja semua tak boleh. Tadi ustaz duk cerita juga, walaupun nama dia kebajikan masyarakat, tapi tak boleh haram. Lalu dia batalkan niat. Dapat pahala. Walaupun dia berniat nak buat satu benda jahat yang haram, tapi dia tak buat, dapat pahala. Dapat pahala. Itu dia kata kelebihan sifat pemurah Allah kepada setiap hamba-hamba dia. Itu rahmat Allah. Dan jika cita-cita ia hendak beramal, maka akan dia mesti menulis akan Allah satu kebajikan. Yang satu dan kelakuan yang ketiga, bahawa azam ia akan atas perbuatan, akan perkara yang tidak berkuasa ia akan perbuat. Maka masuk berkata ia, jikalau kuasa aku, nescaya aku mengerjakan akan dia. Maka baginya dengan sebab niatnya barang yang bagi orang yang mengerjakan, dan atasnya barang yang atasnya, dan dalil atas yang demikian itu. Bagaimana sabda Nabi SAW, an-nasu arba'atun, rajulun atahu Allahu ilman wa malan wa huwa ya'malu fi malihi bi ilmihi fa yaqulu akhar law atani Allah misla ma atahu amiltu misla amalihi fa huma fil ajri sawa'un wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahbatu fi ma'ihi bi jahlihi fa yaqulu akhar law atani Allah misla ma atahu amiltu misla amilihi fahuma fi wizri sawa'u. Bermula manusia itu ada 4. Bagi laki-laki yang memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu dan harta, maka ia beramal pada harta dan ilmu. Maka berkata yang lain, jika memberi akan aku Allah Ta'ala seperti barang yang memberi ia akan dia, nescaya beramal aku seperti amalnya, maka keduanya pahala yang bersama. Dan lagi, yang beri akan dia Allah Ta'ala akan harta, dan tiada memberi ia akan dia akan ilmu, maka ia membinasakan pada hartanya dengan sebab jahilnya. Maka berkata yang lain, jika memberi akan daku Allah Ta'ala seperti barang yang memberi ia akan dia, nescaya aku beramal seperti amalnya, maka keduanya bersamanya dalam keadaan dosa. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Tuan-tuan mengaji kan?
saya mengajar. Ta'lim wa ta'lim. Ya Allah, aku kalau boleh nak dapat ilmu macam nak ustaz nak mengajar aku tu. Ada benda yang aku tak tahu, ustaz ni bagi tahu, alhamdulillah. Aku nak jadi. Dia dapat pahala sama macam mana tuan guru ustaz yang mengajar tu. Kan? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Allah sangat kasih kepada orang yang alim, orang yang mengaji, orang yang mendengar, dan orang yang kasih kepada orang alim. 4 ni. Pahala sama tuan-tuan. Yang kita kata, oh dia ustaz mesti dapat pahala lebih sebab dia mengajar, aku ni belajar. Dan orang yang belajar ni, maka dia dapat pahala yang sama seperti mana orang yang mengajar. Tapi dia mesti niat. Dia kata, aku dapat ilmu ni, aku nak sampaikan dekat orang lain. Bukan dia dapat ilmu untuk diri dia, tapi dia berniat juga, mudah-mudahan aku dapat ilmu ni. Mungkin aku sembang-sembang kat kedai kopi ke, jumpa dengan kawan, aku nak cerita balik. Ni nak cerita balik apa yang aku dapat daripada masjid yang aku pergi mengaji. Pahala dia dapat sama macam mana ustaz yang mengajar. Dia banyak harta. Oh, banyak harta. Maka aku jadi macam tu. Dengan harta kekayaan dia diberikan kemegahan. Orang pakat suka dekat dia. Sebab dia kaya. Kalau pergi mana-mana, bila dia datang, orang pakat bangun berdiri bagi hormat. Sebab dia akan belanja semua orang. Maka dia pun jadi macam tu. Kalau kita tumpang kepada populariti kekayaan orang dengan niat kita nak bermegah, kita dapat dosa. Dapat dosa? Tak dapat. Sebab itu tuan-tuan, kita perbetulkan niat. Perbetulkan niat dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita beramal. Istiqamah ni sangat mahal. Sangat mahal. Jadi kena istiqamah. Biar kita kekal. Kalau kita solat pun kita dapat dalam satu saf penuh. Kekalkan satu saf. Jangan sampai makin kurang. Ada yang something, ada yang tak kena. Tapi bila nampak masjid kita makin canggih, makin cantik, makin bertambah jemaah, itu menunjukkan barakah. Itu menunjukkan rahmat Allah turun kepada kita semua. Dan kalau kita mati pun, kalau kita sebagai orang yang mengurus dan mentadbir, maka pahala akan sampai secara berterusan sampailah hari kiamat. Tuan bayangkan. Sebab itu kita kena berjiwa besar. Kita hadapi segala cabaran dengan jiwa besar, bukan jiwa kecil. Ini kadang-kadang banyak yang berjiwa kecil. Orang komplain tu, orang macam ni kritik tu, kita dah merajuk lah. Tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Dia kena kuatkan keyakinan bahawa insya-Allah Allah bersama-sama dengan kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.